Jadi benarkah Datuk Seri Ismail Sabri bakal dicalonkan sebagai Perdana Menteri ke-9, dan perkara ini diketahui oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan Zahid bersetuju? Dan adakah benar bahawa Muhyiddin akan letakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri pada bulan Februari atau Mac, dan mengapa? So ini sepintas lalu apa yang akan saya bincangkan hari ini. Ya, saya tak anggap ini pembongkaran, saya cuma nak bincangkan jap. Okey. Baik. Semalam saya dah bincangkan berkenaan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, Najib dan sebagainya. Okey, sepintas lalulah, saya tak nak masuk balik apa yang saya dah ceritakan berulang kali sebelum ini. Tapi sepintas lalu, memang ada kerjasama antara Zahid, Najib dan Anwar. Kalau nak tahu lebih lanjut, rujuk kepada live-live saya yang lepas. Okey. Contohnya, di dalam undi belanjawan, apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad berdiri, maka Anwar cepat-cepat keluarkan satu mesej sehingga mengelirukan ramai ahli parlimen dari DAP, Amanah dan sebagainya, meminta mereka supaya jangan berdiri, jangan sokong undi belah bahagi. Ya, secara tidak langsung, sebab Anwar tahu dia tidak memiliki majoriti. Tetapi itu bukan keputusan Anwar seorang, sebab dia juga dipengaruhi oleh Najib dan Zahid yang tidak inginlah Mahathir ingin menimbulkan persepsi palsu bahawa Mahathir tidak memiliki sokongan majoriti. Baik, tetapi apa yang tidak diketahui oleh Najib, apa yang tidak diketahui oleh Najib dan setakat ini tidak diketahui oleh Anwar, ialah Zahid sebenarnya memikirkan kerjasama dengan Muhyiddin, dan perkara itu saya dedahkan semalam. Okey, sebab Zahid ni perangai dia memang dari dulu dia akan cuba berurusan dengan semua kem. Dia akan cakap kat kem ni bahawa dia tidak berurusan dengan kem lain, lepas tu dia pergi ke kem lain, dia akan cakap saya tidak berurusan dengan kem lain dan sebagainya. Apa-apa sahaja yang boleh selamatkan tengkuknya, dan dia tidak begitu khawatir sama ada Najib perlu diselamatkan atau tidak. Okey. Baik, jadi Zahid ni buat untuk kepentingan diri dia sendiri. Dan kita tahu sejak berdekad lama Zahid ni adalah sekutu rapat Anwar. Kalau saya tahu, anda tahu, Muhyiddin pun tahu. Baik. Jadi ada satu cerita. Okey. Cerita ini saya percaya sebab sumber-sumber ni, tetapi saya terpulang kepada anda lah. Jadi kalau saudara-saudari ingat, sebelum undi belanjawan tu, Zahid beria-ia nak jadi timbalan Perdana Menteri. Malah itu adalah salah satu syarat yang diletakkan olehnya agar Barisan Nasional akan menyokong belanjawan 2021. Dan perkara ni adalah bukan keputusan Zahid semata-mata, tetapi keputusan bersama melibatkan PAS, melibatkan Najib. Cuma PAS tak tahu bahawa Najib dan Zahid bersekongkol dengan Anwar. Jadi ianya melibatkan semua. Sebabnya, seandainya Anwar PKR bergabung dengan Barisan Nasional, dan sebenarnya DAP jugalah, walau sama ada DAP tahu atau tak tahu, saya tak nak komen. Tetapi sekiranya kesemuanya ini boleh menumbangkan kerajaan pimpinan Muhyiddin sebelum pilihan raya umum ke-15, maka persetujuan dibuat oleh Anwar dan Najib bahawa Najib dan Zahid bahawa mereka akan sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Kalau terpaksa tunggu sehingga pilihan raya umum ke-15 atau bila parlimen dibubarkan, maka mereka akan masing-masing bertanding atas kapasiti peribadi masing-masing, iaitu Barisan Nasional, PKR. Lepas pilihan raya, parti-parti ini akan lihat jika kerusi mereka jumlahnya cukup, iaitu Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional cukup ke tidak. Kalau cukup, ada majoriti, mereka akan bentuk gabungan dan persetujuan dibuat supaya Zahid dijadikan Perdana Menteri. Okey, Anwar dijadikan Perdana Menteri. So memang sekongkol tu ada. Okey, tetapi sekarang Zahid pula sedang mempertimbangkan perkara baru, dan perkara ni belum dibincangkan dengan Anwar, tetapi lambat laun Zahid, apa-apa perancangan dia, kita jangkakan dia akan libatkan Anwar. Tetapi Zahid meminggirkan Najib dalam hal ni, iaitu memikirkan kerjasama dengan Muhyiddin. Okey, baik, cerita dia begini yang saya dipahamkan.
Sebelum belanjawan, kita lihat Zahid beria-ia nak jadi timbalan Perdana Menteri. Walaupun perkara ini tidak diakui oleh Zahid, tetapi berdasarkan apa yang saya faham, itulah syarat dia. Tetapi baru-baru ni kalau saudara-saudari perasan, tiba-tiba Zahid berkata, kita tak perlu paksa Muhyiddin atau beri tekanan kepada Muhyiddin, biar Muhyiddin yang menentukan siapa timbalan. Mengapa tiba-tiba berubah pendirian? Mengapa tiba-tiba Zahid ni begitu prihatin terhadap Muhyiddin? Ianya berlaku selepas Zahid berjumpa dengan Muhyiddin, kan? Baik. Menurut apa yang saya difahamkan, apabila Zahid berjumpa dengan Muhyiddin, dia terkejut bahawa Muhyiddin sebenarnya dia hanya memegang jawatan Perdana Menteri atas sebab-sebab tertentu yang tidak ingin saya huraikan di sini. Sebab nombor satu, saya tak ada bukti. Nombor dua, ianya juga akan memanjangkan live ni, dan bukan niat saya untuk cuba mengaibkan sesiapa. Tetapi atas sebab-sebab tertentu, Muhyiddin tidak ingin Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, maka Muhyiddin memegang jawatan Perdana Menteri sehingga kerja dia selesai. Kemudian sebenarnya dia tidak berminat untuk sambung sebagai Perdana Menteri. Maka Muhyiddin sebenarnya inginkan dua perkara setakat mana yang saya dipahamkan. Nombor satu, dalam kadar terdekat ni, terdekat, bila saya kata terdekat, mungkin dalam 1-2 bulan atau 2-3 bulan ni, UMNO dengan PPBM harus bergabung. Kerana okey, saya akan beri sebab kemudian. Jadi UMNO dengan PPBM harus bergabung. Dan keduanya, Muhyiddin sebenarnya dari awal menurut perkabaran, perancangan dia adalah untuk menjadikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9. Jadi Muhyiddin sekarang, menurut apa yang saya dipahamkan, bercadang untuk menjadikan Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Sudah tentu dengan timbul soalan dalam kepala anda, bagaimana dengan Azmin? Azmin kita tunggu dulu. Saya akan jelaskan bagaimana dengan Azmin tu, babak tu saya akan ceritakan di hujung. Tapi itulah perancangan Muhyiddin setakat mana yang saya dipahamkan. Jadi bila Zahid mendengar perkara ni, Zahid terkejut dan gembira. Sebab apa? Ismail Sabri adalah sekutu Zahid. Dan kalau korang ingat, pada awal 2019 ada berlaku lantikan, ya, bukan pemilihan menerusi pilihan raya UMNO, pelantikan ahli-ahli majlis tertinggi seramai 5 orang atau lebih. Saya ingat 5 orang. Itu semua kuncu-kuncu Zahid. Sebab Zahid ingin memperkukuhkan diri, kedudukan dia dalam UMNO, supaya jika ada gerakan mencantas beliau daripada Kem Najib, maka pergerakan itu akan gagal. So Zahid ingin perkukuhkan kedudukan dia. Sekarang bila Zahid mendengar bahawa Muhyiddin ada niat untuk jadikan Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri dan seterusnya mencalonkan dia sebagai Perdana Menteri, jadi Zahid terkejut dan gembira. Sebab Muhyiddin memberitahu kepada Zahid bahawa memang buat masa ni Zahid tidak boleh menjadi timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri sebab ada kes mahkamah. Tapi Muhyiddin tak kisah. Andai kata esok Muhyiddin letak jawatan, kemudian Zahid jadi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dan Zahid oleh kerana rapat dengan Ismail Sabri, dan saya jangkakan Ismail Sabri dia sebenarnya bagi saya bukan Prime Minister material lah, bagi saya lah. So mungkin dia akan berada di bawah tapak ataupun telunjuk Zahid. Maksudnya secara berkesan Zahid akan menjadi Perdana Menteri, walaupun di luar kita nampak Ismail Sabri Perdana Menteri. Semua tu saya rasa ya, Muhyiddin tak kisah. Muhyiddin tak kisah sebenarnya, tapi dia sanggup melakukan perkara tu untuk Zahid. Jadi dia letakkan Ismail Sabri dari awal lagi untuk dijadikan timbalan Perdana Menteri. Itu yang saya dipahamkan. Dan Zahid terkejut dan Zahid gembira. Okey. Maka tiba-tiba bila Zahid keluar, Zahid kata kita tak perlu beri tekanan kepada Muhyiddin, biar Muhyiddin yang tentukan siapa timbalan. Okey. Jadi Muhyiddin bercadang untuk letak jawatan sama ada Februari atau Mac, dan sebelum itu dia ingin PPBM dan UMNO bergabung, dan seterusnya dia akan memberi laluan untuk Ismail Sabri dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Okey, itu yang saya dipahamkan. Baik. Bila anda dengar semua ni, anda rasa macam mana? Bagaimana dengan Azmin, kan? Okey, kita sampai benda tu. Tapi sebelum tu, Najib tidak tahu perihal perkara ni. Dan Zahid
yang saya faham adalah Zahid ni merasakan Najib ni dia liability sebenarnya. Sebenarnya dia tak boleh bertanding di PRU 15 andai kata parlimen dibubarkan. Dia ada kes, bukan hanya ada kes yang sedang berjalan, kes dia terlalu berat dan kes pertama dia sudah berakhir dan keputusan dibuat bahawa dia bersalah dan telah dijatuhkan hukuman. Dan kes-kes yang lain tu ada sangkut pautnya walaupun bukan secara langsung dengan kes yang dia dah dihukum. Jadi nampak sangat Najib ni dia berkemungkinan tinggi akan masuk penjara. Jadi Zahid memikirkan masa depan dia. Kalau ada kuncu dia yang jadi Perdana Menteri yang dia boleh kawal dan sebagainya, jadi Zahid mempunyai masa depan yang cerah. Jadi Zahid tidak beritahu, yang saya tahu dia tidak memaklumkan Najib berkenaan dengan rancangan ini dan belum memaklumkan Anwar berkenaan dengan rancangan ini. Tetapi Zahid berkemungkinan besar dijangkakan oleh pihak saya bahawasanya Zahid ni memang ada cadangan untuk apabila nak sampai masa Muhyiddin letak jawatan yang Ismail Sabri ini naik, dia akan pelawa PKR dan Anwar masuk ke dalam Barisan Nasional ataupun membentuk satu gabungan baru bersama dengan PKR. Jadi bila Zahid lakukan ini, bukannya dia nak tendang PAS keluar, tetapi kalau PAS tak puas hati, terpulanglah. Sebab bila masuk PKR pada jangkaannya, andai kata PAS keluar seketul, lepas tu Azmin tak mampu akan bawa 10 ahli parlimen yang dulu dia bawa masuk dalam PPBM tu keluar daripada PPBM, dia tak akan mampu sebab ada di antara mereka yang sudah bukan dengan Azmin. Jadi katakan Azmin bawa 5 keluar, kemudian PAS keluar, jadi 5 campur 18 dah jadi 23. Tetapi yang masuk PKR 38 dan Anwar adalah sekutu Zahid. Jadi tidak ada masalah, malah kedudukan Zahid akan kuat. Jadi nampak bahawa itu hala tuju Zahid. Maka dengan itu, dengan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri esok, kemudian Zahid akan tak tahulah kalau kes mahkamah dia tu dia terlepas ke apa, kemudian Zahid akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri pada PRU 15. Parlimen akan dibubarkan. Jadi mereka sudah pasti akan tunggu keputusan mahkamah kes Zahid, sebelum bubar parlimen. Dan selepas bubar parlimen, Zahid akan jadi Perdana Menteri seandainya mereka berjaya, Barisan Nasional berjaya, yang kita semua nampak memang Barisan Nasional tak akan pergi ke mana lah. Tapi dengan adanya PKR dan sebagainya, andai kata berjaya bentuk kerajaan, Zahid akan jadi Perdana Menteri dan Anwar akan duduk sebagai timbalan Perdana Menteri, dan sama ada di pertengahan jalan ataupun pada PRU 16, Anwar akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Okey? So Zahid dah mungkin nampak ke hala itu. Tapi apa yang saya dipahamkan adalah Muhyiddin akan atau bercadang untuk letak jawatan sama ada bulan Februari atau Mac. Dan memang dalam perancangan dia tumpuan adalah kepada Ismail Sabri. Okey. Jadi ada orang tanya saya, memang masa saya tulis artikel ni, saya dah beritahu awal dan saya beritahu sekarang. Ini adalah perkhabaran. Jadi saya berkongsi perkhabaran menerusi sumber-sumber yang pada hemat saya sahih dan boleh dipercayai. Tapi saya tidak berkata bahawa atau dakwa bahawa benda ni benar. Okey, itu tidak bertanggungjawab. Tetapi saya amat percaya benda ni. Okey. Baik. Kemudian ada orang bertanya kepada saya, macam mana Azmin? Okey, semalam saya dah beritahu. Who the hell is Azmin? Siapa tu Azmin? Kalau Muhyiddin boleh pijak Tun Dr. Mahathir Mohamad, Azmin ni siapa? Okey, bila esok katakan Zahid bawa masuk PKR, Azmin tak suka, Azmin dia pecampak kat luar, Azmin nak pergi sana, kat belah sana siapa nak terima? Siapa nak percaya? Maknanya Azmin is gone lah. Ini memang saya nampak dah, Azmin sebenarnya is gone. Azmin akan kena getah. Semuanya kena getah dengan Zahid. Okey, semuanya akan kena getah dengan Zahid, termasuk Najib. Okey, termasuk Najib. Okey. Cuma Najib tak ada pilihan, dia kena berbaik-baik dengan Zahid, termasuk Najib. Semuanya akan kena getah, termasuk Azmin. Okey. Jadi Azmin memang adalah opportunis. Bila dah opportunis, takkan Muhyiddin tak nampak, tak tahu ya. Okey, jadi inilah masa depan Azmin. Jadi Azmin ni dalam persamaan ni kita boleh tolak tepi. Najib ni kita boleh tolak tepi.
Okay, bila Zahid dah ada peluang untuk bawa Anwar, dia tak boleh berjanji ke Anwar dengan Najib dan apa, banyak janji sangat. Jadi dia kena buat pilihan. Okay, dia kena buat pilihan. Jadi untuk selamatkan tengkuk dia, kalau dah nampak sangat, kalau saya buat pilihan ni akan menimbulkan banyak kekeliruan, tapi kalau saya buat pilihan ni, dia akan selamatkan tengkuk saya. Cuba fikir apa yang Zahid akan tentukan. Okay, so inilah yang setakat mana yang saya faham sedang berlaku. Okay. So kita sama-sama lihat, sebab saya dah beritahu dalam politik ni jangan kata 2-3 bulan, 24 jam pun masa yang terlalu lama.